Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada minggu ni, pada hari ni kita dapat bertemu lagi untuk sambung perbincangan kitab Al-Iman kita ni, yang mana 2 minggu lepas, kali terakhir perbincangan kita sampai ke pembahagian tauhid yang pertama, iaitu tauhid rububiyah. Saya ingat 2 minggu lepas tu akhir perbincangan kita bincangkan berkenaan dengan hakikat tauhid yang dipanggil tauhid 3 tu. Dia tidak boleh wujud tanpa kewujudan yang lain. Maksudnya kalau ada tauhid rububiyah, dia mesti secara automatik, secara logiknya seseorang tu beriman dengan tauhid asma' wa sifat dan juga uluhiyah. Saya ingat 2 minggu lepas tu akhir perbincangan kita. Sebab apa? Sebab maksud rububiyah itu berasal daripada perkataan Rabb. Dan bila disebutkan Rabb ni dalam bahasa Arab, paling kurang ada 3 maksud. Rabb membawa maksud Khaliq, pencipta. Rabb juga mengandungi maksud Hafiz, penjaga. Dan juga Rabb membawa maksud Raziq, pemberi rezeki. Jadi bila kita sebut seseorang tu dia percaya dengan rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membawa maksud dia percaya dan beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya pencipta. Yang tu satu. Kemudian dalam masa yang sama dia juga percaya bukan saja Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya pencipta, malahan Allah Subhanahu Wa Taala juga disebabkan dia satu-satunya pencipta, maka mesti pengurus pun dia juga satu-satunya. Itu baru mentauhidkan Allah, baru kita kata mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang tu umpamanya dia kata yang menciptakan alam ini adalah Allah, tetapi yang menguruskan alam ini adalah Vishnu umpamanya, itu tak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana kamu boleh percaya satu-satunya yang berkuasa menciptakan alam adalah Allah, tetapi yang menguruskan alam adalah Tuhan lain selain daripada Allah? Tak masuk akal. Jadi sebab tu kita kata seseorang yang beriman dengan tauhid rububiyah, dia mesti percaya Allah pencipta, Allah pengurus dan Allah pemberi rezeki. Di situ kita kata musyrikin Quraisy digelar sebagai musyrik, orang yang mensyirikkan Allah. Sebab apa? Dari sudut penciptaan mereka betul, mereka kata yang menciptakan bumi dan langit adalah Allah. Tetapi bila ditanya siapa yang menguruskan alam, siapa yang memberi rezeki, mereka dah mula merepek jawapan Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Okey, sebab tu mereka digelar sebagai musyrik, bukan muwahhid, bukan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Dr. Naim dalam buku ni, kalau seseorang tu meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengurus dan pemberi rezeki, maka secara logiknya mesti dia percaya Allah mempunyai sifat yang sempurna. Mesti Allah disifatkan dengan keperkasaan, mesti Allah disifatkan dengan kebijaksanaan, kekuatan, keadilan, rahmat, kasih sayang, maha menerima taubat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia saja pengurus. Maka kalau dia yang menguruskan seluruh alam ni, mestilah sifat dia sempurna. Dia tak boleh sifat dia kecacatan. Mustahil seseorang itu percaya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang menguruskan alam, tetapi Allah ada masa dia rasa penat. Takkan munasabah orang percaya macam tu. Takkan ada orang percaya Allah Subhanahu Wa Taala dia satu-satunya yang menguruskan alam, tapi ada masa dia rasa malas, dia pun pergi tidur, Ustaz. Tak munasabah orang percaya macam tu. Jadi kalau seseorang tu percaya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satulah yang menguruskan alam, mesti dia percaya Allah mesti wajib disifatkan dengan segala bentuk sifat kesempurnaan. Dan bila seseorang percaya macam tu, kita kata dia percaya dengan tauhid asma' wa sifat. Dah masuk yang kedua dah. Kemudian bila dia percaya bahawasanya kalaulah Allah ni dia satu-satunya pencipta alam, dia satu-satunya pengurus alam, dan disebabkan dialah mencipta, dialah yang urus, pasti dia mempunyai sifat yang sempurna. Dan kalau dialah yang mencipta, urus, dialah yang disifatkan dengan segala kesempurnaan, maka secara logiknya mesti hanya kepada Allah kita tujukan ibadah kita. Itu dah masuk tauhid apa? Tauhid uluhiyah.
Jadi sebab tu kata Dr. Naim, dia kata tauhid 3 ni tidak boleh wujud tanpa kehadiran salah satunya. Kalau seseorang itu mengingkari tauhid rububiyah, berarti dia tak akan ada tauhid uluhiyah. Kalau seseorang tu mengingkari tauhid uluhiyah, berarti dia tak akan ada tauhid rububiyah dan asma' wa sifat. Sebab tu kita panggil tauhid 3 serangkai. Dia kena wujud 3-3. Okey, kalau wujud satu, insya-Allah memang kita kata 3-3 wujud. Saya kira ni bukan saja dalam perbincangan kita dalam kuliah akidah macam ni. Bahkan dakwah kepada orang bukan Islam pun, kalau kita perkenalkan konsep ni pun, saya tengok ini salah satu kaedah yang sangat berkesan. Kita perkenalkan konsep ni sebab dia rentetan kan. Kalau kamu percaya Allah satu-satunya pencipta, mesti kamu percaya dia sempurna. Kalau kamu percaya dia sempurna, mesti ibadah kita tujukan pada Allah dan tidak selainnya. Jadi ni kita kata logika yang boleh digunakan dalam kita berdakwah menyampaikan Islam. Okay, jadi 2 minggu lepas, secara ringkasannya itulah perbincangan kita. Dan kita teruskan lagi. Kita ada juga masuk berkenaan tauhid rububiyah. Kita sambung perbincangan tauhid jenis yang pertama ni. Kata Dr. Naim, sampai ada buku tu muka surat. Oh ya, sungguh saya lupa nak sebut. Siapa yang berminat dengan buku ni, kalau tuan-tuan pergi ke kedai saya duk selalu promote satu kedai kedai Nurani kita tu, dekat kat Seriap tu kan, dekat Seriap Tabung Haji tu. Saya memang sangat recommend buku ni, Dr. Muhammad Naim Yassin. Tajuk dia Iman, Rukun, Hakikat dan Pembatalan dia. Tak mahal mana sekarang pun tuan-tuan. Tapi ni kategori buku yang saya panggil ijbari lah, ataupun buku yang wajib ada dekat setiap rumah. Selalu saya sebut dalam masjid-masjid lain saya pun, kalau siapa yang ikut tu, selalu saya sebut buku-buku macam ni elok ada tuan-tuan. Yang pertama untuk kita sendiri baca satu, dan yang kedua kita tak tahu tau mana di antara kita punya keluarga kita yang berminat dan dia pun boleh jadi terus buat pengajian dalam bidang tu. Saya cakap berdasarkan pengalaman. Saya sendiri pun macam mana saya boleh masuk dalam bidang kajian agama, dan berkhusus kepada Syiah Imamiyah. Itu perkhususan saya. Perkhususan akidah, lebih khusus lagi perkhususan pemikiran perbandingan, lebih khusus lagi perbandingan di antara Sunnah dan Syiah. Macam mana boleh masuk macam tu? Kes dia masa saya sekolah menengah dulu, saya masuk dalam perpustakaan ayah saya baca satu buku tulisan Abdul Aziz Ad-Dahlawi. Dia anak pada Waliullah Ad-Dahlawi, iaitu tajuk buku dia Tuhfatul Isna Asyariyah, Nasihatul lil Mu'minin wa Fadihatul Syayatin. Tajuk buku dia menolak hujah golongan Syiah Imamiyah, mazhab Imam 12, di antara menasihati para mukminin dan juga hasutan syaitan. Saya baca buku tu, saya berminat. Daripada situ berkembang sampai akhirnya alhamdulillah, sampai akhir pengajian pun memang perkhususan saya dalam bidang Syiah. Okey, jadi kita tak tahu kan, kalau kita simpan buku-buku yang bagus macam ni kat rumah, kok anak kita ambil baca dia berminat, tak tahu. Kok cucu kita ambil baca berminat, lalu dia terus dalam pengajian agama ni. Alhamdulillah, kita tak tahu mana boleh jadi bahagian pahala kita. Okay, jadi saya sangat recommend buku ni, antara buku akidah yang bahasanya ringkas, mudah faham, dan insya-Allah kalau nak tambah kefahaman pun kelas kita ni pun sentiasa berjalan, insya-Allah sama-sama kita ambil manfaat. Okay? Baik, disebut kat sini muka surat 11 tu, termasuk dalam bahagian ini iaitu tauhid rububiyah juga, beriman kepada kudratullah, iaitu meyakini bahawa setiap sesuatu yang berlaku tidak terkeluar daripada kudrah dan iradah Allah. Maksudnya segala Allah Subhanahu Wa Taala ni salah satu sifat dia Khaliq. Salah satu nama dia Khaliq. Apa maksud Khaliq? Yang maha mencipta, kan? Dia ada dua. Selalu saya sebut dia ada dua, Khaliq dengan Khallaq, berbeza tu. Dua-dua nama Allah Subhanahu Wa Taala. Khaliq maha mencipta. Kalau Al-Khallaq yang maha terus menerus menciptakan. Sebab tu kita kata makhluk hidupan atas bumi ni pun ada je kita jumpa makhluk baru yang wujud, ada saja. Termasuklah syaitan COVID-19 kita ni. Dulu tak ada benda ni kan. Lalu ada, Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan dia. Maka salah satu sifat Allah adalah Al-Khallaq, iaitu dia bukan sahaja menciptakan lepas tu dia berhenti, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala maha terus menerus menciptakan. Dia tak berhenti menciptakan. Okey, jadi bila kita yakin sifat Allah Khaliq dan Khallaq, perlu kita yakini bahawasanya semua benda yang jadi dalam alam ni, semua benda yang jadi
dalam alam ni dari sudut pandang yang luas ataupun dari sudut aspek peribadi mata kita sendiri. Benda yang jadi dari sudut pengurusan alam ataupun benda yang jadi dalam kehidupan kita sendiri. Hatta kehidupan peribadi kita sendiri, kita kata keyakinan kita kesemua tu terjadi, yang pertamanya daripada yang pertamanya hasil daripada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, satu, dan yang kedua daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ni sifat dia sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini sifat Allah adalah apa yang dia nak terjadi pasti akan terjadi walaupun semua orang halang. Dan kalau dia tak nak benda tu jadi, mustahil akan berlaku walaupun semua orang usaha ke arah tu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kata apa ni, saya ingat anak saya pernah tanya, kata ayah, kenapa Allah cipta lalat? Saya kata ada manfaat, ada faedah dia. Antara faedahnya dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kalau manusia sekalian, manusia dan jin berpakat, boleh lihat di antara satu sama lain, bersatu hati, berjumpa, berhimpun, berpakat untuk berganding bahu nak buat seekor lalat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak akan berjaya. Subhanallah. Bila kita tengok lalat, kita rasa apa? Jijik ya. Kita rasa geli ya. Kita rasa macam hidupan tak ada apa. Kalau saya bagi tuan-tuan bangkai lalat satu, ada tak? Ui, ini kita bawa balik ya. Tak ada tuan-tuan, tak bernilai kata. Kita baling saja. Tapi benda yang jijik, benda yang tak bernilai, benda yang tak ada harga tu, yang tu pun kita tak mampu nak buat. Jadi ada dia punya faedah dia dekat situ. Okey? Jadi kita kata kesemua perkara ni, hatta penciptaan makhluk macam lalat pun, dia tidak akan berlaku melainkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak perkara tu berlaku. Itu keyakinan kita. Dengan kata lain dia kata, tauhid bahagian ini memberi erti mengakui bahawasanya Allah adalah pencipta mutlak bagi alam ini dalam menguruskan, menambah ataupun mengurang, menghidup ataupun mematikan dan lain-lainnya tanpa disekutuai oleh yang lain dalam hal tersebut. Ini keyakinan kita orang Islam. Tak ada yang menguruskan alam ni yang berkongsi dengan Allah, tak ada. Mangkali orang Hindu kata yang menciptakan alam adalah Allah, tapi yang menguruskannya adalah Vishnu. Mereka sebut macam tu. Yang menciptakan barangkali sebahagian, tak tahulah dia ajaran sesat dia dah apa. Dia ada barangkali ada yang nak berbaik dengan orang Islam, dia kata Allah. Kita tahulah Tuhan dia nama tu Brahma, wallahu alam, kan. Tapi dia kata yang menguruskannya adalah Vishnu. Kemudian yang menghancurkannya adalah Shiva. Kalau Tuhan orang Tamil dekat Malaysia ni, Tuhan dia Shiva. Kalau tanya Brahma dengan Vishnu tu, mereka tak tahu. Mereka tahu Shiva seorang tu je. Itu bukan keyakinan kita. Keyakinan kita yang menciptakan alam adalah Allah, yang menguruskan adalah Allah, dan yang akan menghancurkan alam ni pun siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu ketauhidan dalam bentuk penciptaan dan pengurusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada tu. Kemudian dia kata mengenai tauhid ini, Al-Quranul Karim telah menerangkan sejelasnya. Boleh dikatakan setiap surah Al-Quran pasti menyebut atau sekurang-kurangnya mengisyaratkan kepada tauhid bahagian ini. Dalam Quran kita kata tak ada surah yang tak sebut berkenaan tauhid rububiyah. Mesti ada punya ya, mesti dia ada cerita berkenaan Allah sebagai pencipta. Hatta kalau akhir-akhir Quran boleh qul a'udzu birabbil falaq, tu seketui ada. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan bintang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Rabbin nas, Tuhan kepada sembahan ataupun sembahan kepada manusia. Ada. Setiap surah mesti sentuh berkenaan perkara ni. Okey. Kemudian dia kata tauhid ini adalah asas bagi tauhid bahagian lainnya. Permulaannya inilah dia. Kerana pencipta, pemilik dan pentadbir sahajalah yang berhak ditujukan ibadah, patuh dan tunduk. Dan dialah yang berhak menerima pujian, syukur, doa, harapan, ketakutan dan lain-lain lagi. Ibadah kesemuanya tidak sah melainkan kepada zat yang mempunyai hak mencipta dan hak memerintah. Okey, maknanya kita kata tauhid ni macam saya sebut kat awal kuliah tadi, dia mesti start dengan rububiyah dulu. Hak ni dulu. Dia tak boleh kita kata start kalau kita nak berdakwah pada orang bukan Islam tu, kita kata tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Bolehlah sebut macam tu, tapi dari sudut penerimaan tu macam jalan cerita dia tak nampak sikit macam tu. Dia kena mula dengan siapa yang menciptakan alam ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkenaan, saya kongsi cerita sikit. Dia berkenaan dengan siapa yang mencipta alam ni. Saya rasa dalam pengalaman saya duduk dalam dunia dakwah ni, jawapan agama hak yang paling saya terkejut sekali ialah Buddhism. Buddha.
Sebab kalau agama lain ni, kalau tanya Kristian, dia Kristian tak ada orang lain hak Jesus Christ dia tu agama kan. Kalau tanya pada orang Hindu, bergantung. Kalau saya kata Tamil dekat Malaysia ni, dia banyak sebut Shiva lah kata kan. Buddha hak paling syok sekali. Sebab masa tu pun antara perkara baru masa saya buat kajian tu, saya baru tahu Buddha ni dia ada dia punya istilah keagamaan dia. Macam contoh kita Islam, kita panggil monotheism, betul tak? Monotheism maksudnya agama yang menyembah satu Tuhan kan. Kalau politism, nama apa? Politeknik Syed Sirajuddin. Kenapa dia panggil poli? Sebab dekat situ dia ajar banyak jenis kemahiran masak, kemahiran kamera. Poli ni banyak kan. Jadi bila sebut politism, maksudnya agama yang menyembah banyak Tuhan. Okey. Ada dua ni ke? Banyak lagi. Okey, tapi salah satunya hak yang menariknya, Buddha ni dia panggil satu istilah dia ialah non-theism panggilan dia. Jadi dia bukan satu lagi atheism. Saya ingat atheism tuan-tuan pernah dengar lah kot. Atheism ni orang yang tak percaya dengan tak percaya Tuhan, tak percaya agama tu. Itu atheism. Yang tu pun terkenal juga. Tapi Buddha ni istilah dia kurang terkenal sikit, dia panggil non-theism. Apa maksud non-theism tuan-tuan? Non-theism bukan atheism. Atheism ni dia tak percaya Tuhan tu ada. Tak ada Tuhan, tak ada agama. Itu atheism. Buddha dia non-theism. Non-theism maksudnya dia percaya dewa itu ada. Dia percaya Tuhan itu ada, tetapi dewa ataupun Tuhan tu dia langsung tak berminat untuk nak selamatkan kita. Kita kena selamatkan diri kita sendiri untuk nak masuk ke dalam alam dewa ni. Kita kena buat sendiri. Jadi Tuhan tu ada, dewa tu ada, tetapi mereka tak mau masuk campur dalam urusan manusia. Hak ni berbeza dengan agama kita lah. Yang benarnya kita lah, keyakinan kita macam tu lah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dia sebagai pencipta, dan dalam masa yang sama dia juga salah satu namanya adalah Al-Hadi. Apa maksud Al-Hadi? Pemberi hidayah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar dia menciptakan manusia, bahkan dia hantar Rasul silih berganti untuk berikan peringatan kepada kita. Dan takdir Allah, kita ni lahir di zaman Rasul terakhir baginda Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi saya ingat soalan siapa cipta alam ni, paling syok sekali. Tanya Sami Buddha, tanya siapa cipta alam, dia kata yang ni tak tahu, ni tu itu sudah lama punya cerita, tak payah bincang. Dia punya jawapan dia lagu tu. Dia kata itu lama punya cerita, kita pun tak tahu dapat dari siapa, tak payah bincang. Dia kata cerita lama. Memang syok betul jawapan dia. Kita alhamdulillah jelas siapa yang menciptakan alam ni. Hatta kalau dalam dakwah kita pun kita mulakan dengan tu dulu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dari sudut lain pula, pencipta yang memilik dan mentadbir sahajalah. Yang ni tadi yang pertama saya lupa sebut. Dia nak kaitkan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, iaitu kalau Allah lah pencipta, pemilik dan pentadbir, maka kepada dia sahaja layak ditujukan ibadah. Bila kita kata saya hanya menujukan ibadah saya hanya kepada Allah, yang tu tauhid apa? Tu tauhid uluhiyah. Okey, itu yang perenggan satu ni. Perenggan kedua ni dia kata, daripada sudut lain pula, satu pencipta yang memiliki dan mentadbir sahajalah yang berhak disifatkan dengan sifat yang mulia dan sempurna, kerana sifat ini tidak layak melainkan bagi Allah yang menjadi Rabbul Alamin. Okey, kalau dah Allah ini satu-satunya pencipta dan pengurus, maka mesti sifat dia sempurna. Sebab apa dia kata? Sebab mustahil adanya sifat rububiyah dan pemilikan bagi Tuhan yang tidak hidup. Mustahil. Takkan kita kata Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tetapi dia tidak hidup. Itu mustahil. Ataupun kita kata Allah Subhanahu Wa Taala dia yang mengurus alam tetapi dia tidak mendengar. Yang tu pun mustahil, tak masuk akal. Kalau yang dia uruskan, mestilah dia dengar semua perkara, sebab tu dia urus. Okey, mustahil juga kita kata Allah Subhanahu Wa Taala maha merezekikan makhluk dia, tetapi Allah itu sifatnya tidak melihat. Mustahil. Mesti kita kata Allah maha melihat. Begitu juga kita kata pengurusan alam ni ke tahap yang kita kata sampai tahap yang besar, sampai ke tahap misteri-misteri yang kita sendiri pun tak boleh nak faham. Kita kata Allah mampu menciptakan segala sesuatu berikut, tetapi dia tidak berkuasa. Mustahil kita percaya macam tu. Kalau dah dia mampu buat macam tu, mesti dia maha berkuasa. Dia mampu menciptakan matahari berkali-kali ganda, beratus kali ganda lagi besar daripada bumi. Mesti Allah maha berkuasa. Kita yakin macam tu. Begitu juga mustahil kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskan, tetapi dia tidak berkata-kata, dia tidak bercakap. Mustahil.
Allah Subhanahu Wa Taala salah satu sifat dia apa? Kalam, kan? Kalam maksudnya yang berkata-kata. Bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata, ni satu saya ingat apa dia apa? Kurang kita ketengahkan. Orang kata kalamullah, Quran. Betul. Quran adalah kalamullah, tetapi itu bukan satu-satunya kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab Allah ni dia berkata-kata, kita kata setiap masa dalam menyampaikan dia punya arahan dia dan sebagainya. Sebab itulah di dalam surah akhir surah Al-Kahfi tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau kamu ingin menulis kata-kata Tuhanku, yang mana kamu akan gunakan lautan sebagai dakwatnya, lanafidal bahru, akan keringlah dakwat, akan keringlah lautan sebelum habisnya kata-kata Tuhanku. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ni memang sifat dia berkata-kata. Sebab apa? Dia menguruskan alam. Jadi bila kita sebut macam tu, mustahil kalau pengurus alam ini dia bisu, dia tidak boleh berkata-kata, mustahil. Itu sama juga. Begitu juga kita kata mustahil kalau Allah sebagai satu-satunya pengurus alam dianggap sebagai tidak berbuat apa yang dikehendakinya, tidak bijaksana, sama ada pada perkataan ataupun perbuatannya. Itu semua tak masuk akal. Jadi bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menguruskan alam, mestilah dia bijaksana, mestilah dia berkuasa, mestilah dia berkehendak, mestilah dia maha melihat, mestilah dia maha mendengar dan seterusnya. Dan semua itu kalau kita rangkumkan dalam satu ungkapan, itulah yang kita panggil sebagai tauhid asma was sifat. Tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disambung lantaran itu kita dapati Al-Quranul Karim menyebut tauhid bahagian ini dalam beberapa kerangka, disebut sini maqam, tapi perkataan mudahnya dalam beberapa kerangka perbincangan. Sama ada ayat Quran tu dalam bentuk pujian kepada Allah, Allah akan sebut juga berkenaan sifat rububiyahnya. Sama ada ayat itu dalam kerangka ibadah kepada Allah ataupun kepatuhan dan menyerah diri kepada Allah, kesemuanya Allah masukkan sifat rububiyah dia. Kesemuanya Allah masukkan unsur rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, dalam ayat yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mudah kita tengok dalam Al-Fatihah, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Allah sebut juga Rabbil alamin tu. Itu ayat dalam memuji Allah. Begitu juga dalam ayat yang menuntut kita ni untuk menyerah diri dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama juga, ada juga Allah sebut sifat rububiyah ni. Sebagai contoh dalam surah Al-An'am ayat 71, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Allah sebut juga, katakanlah hai Muhammad bahawa sesungguhnya hidayah Allah itulah hidayah yang sebenarnya, dan kita diarahkan agar menyerah diri kepada Rabbul Alamin, Tuhan yang merupakan pemilik sekalian alam. Okey. Begitu juga dikata dalam makam tawajjuh. Tawajjuh ni maksudnya menujukan ibadah kita kepada Allah. Allah masukkan juga sifat rububiyah. Sebagai contoh dalam surah Al-An'am ayat 162, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga ibadahku, wa mahyaya, dan juga kehidupanku, wa mamati, dan juga kematianku, lillahi rabbil alamin, hanyalah bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dan begitu juga kata Dr. Naim, kalau kita tengok dalam ayat yang membincangkan wala' kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud wala'? Wala' ni dia punya pengertian dia muwafaqatul abdi bima yuhibbuhullah. Muwafaqatul abdi bima yuhibbuhullah, iaitu persamaan ataupun kesepakatan hamba dalam perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud wala'. Okey, jadi bila kita kata saya berwala' kepada Allah, ustaz, Allah adalah wali saya, kata. Apa maksudnya? Maknanya semua benda yang Allah suka, saya suka. Kita ni tahap kesempurnaan iman kita. Apa kata Ibnu Abbas? Kemuncak keimanan itu adalah tidak menyintai dan tidak membenci melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Abbas sebut kemuncak keimanan itu, kesempurnaan itu adalah seseorang itu dia tidak menyintai dan tidak juga membenci melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dalam bab akidah wala' wal bara' ni memang kita kena tekankan, sebab tanda keimanan kita ni, benda yang Allah suka kita kena suka, benda yang Allah cinta kita kena cinta, benda yang Allah sayang Allah kena sayang. Boleh jadi orang, barangkali kita kata boleh jadi orang. Contohnya apa? Nabi SAW. Kenapa kita mencintai Nabi SAW? Apa kata Syekh Utsaimin? Disebabkan pangkat kerasulan dia tu, dia merupakan rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kewajipan kita mencintai baginda Nabi SAW. Kalau dia bukan Nabi, dia bukan rasul, dia cuma seorang tokoh daripada kalangan Arab, maka tidak ada tuntutan untuk mencintai Nabi SAW. Sebab hak seorang rasul terletak dalam hak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kecintaan kita kepada Nabi disebabkan apa? Kecintaan Allah kepada Nabi SAW. Sebab tu kita sayang kat dia. Okey. Begitu juga mungkin kecintaan kepada masa. Umpamanya Nabi SAW sebut, ma min ayyamin ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari ataupun tidak ada siang hari yang lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada 10 awal Zulhijjah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sayang, dia suka, dia ada kecintaan pada awal 10 Zulhijjah. Sebab tu kita kata dari sudut amalan siang awal Zulhijjah itu memang dituntut untuk kita beramal, untuk berpuasa, untuk banyakkan ibadah, untuk banyakkan baca Quran, untuk banyakkan bersedekah dan sebagainya. Ada tak kita kata kita cinta pada sesuatu tempat disebabkan Allah sayang pada tempat tersebut? Yang tu pun ada juga, iaitu Masjidil Haram seumpamanya. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada tanah haram, yang mana ibadah di dalam Masjidil Haram keberkatannya didarabkan 100,000 kali ganda. Jadi itu menunjukkan Allah sayang kepada tanah haram. Maka sebab tu kita orang Islam kena sayang kepada tanah haram. Okey, samalah juga nak sebut satu-satu hukum yang Tuhan suka, tu tak ada lah. Tapi nak cerita semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan, semua benda yang Allah suka, semua benda yang Allah sebutkan kecintaannya ataupun Nabi SAW sebutkan kecintaannya, maka kalau kita ni nak tuju kesempurnaan iman, tuan-tuan, kita pun kena pupuk rasa kasih sayang ke arah tu. Dan orang kata apa, dalam bab soal hati ni, ada orang kata bab soal cinta ni tak boleh paksa, Ustaz. Itu orang bergewer. Bukan ibadah. Ibadah boleh. Dalam bab kita nak pupuk cinta kita pada Allah, pada Nabi, boleh tak? Boleh. Kalau tidak, takkan Tuhan tuntut benda yang kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Mampu. Apa contoh dia? Saya suka bagi contoh hadis Buraidah radhiyallahu an. Buraidah radhiyallahu an, dia kata, saya ni di khabar orang yang saya paling benci dulu. Dia biasalah sebelum zaman Islam barangkali ada persaingan dan sebagainya. Kata Buraidah radhiyallahu an, dia kata orang yang paling saya benci dulu adalah siapa dah? Dia kata Ali bin Abi Talib. Dia kata saya benci sungguh kat Ali. Dia kata memang terang, dia kata orang yang paling saya benci adalah Ali bin Abi Talib. Sampai dia masuk Islam pun dia masih ada rasa tak senang dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Okey, sehinggalah berlaku satu peristiwa delegasi Nabi SAW ke Yaman, yang mana Nabi SAW hantar Ali untuk kutip jizyah daripada Yaman, diikuti dengan rombongan kecil itu. Salah seorang yang ada dalam tu adalah Buraidah radhiyallahu an. Maka bila dapat bayaran jizyah tu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia sebagai ahlul bait, dia sebagai keluarga Nabi, dia ada dapat dia punya bahagian dia. Betul? Itu memang hak dia lah. Sebab dia, kita kata harta jizyah ni, ghanimah rampasan perang, ada pembahagian untuk keluarga Nabi. Maka Ali bin Abi Talib bila dia dapat jizyah tu, dia ambil bahagian dia. Dan sahabat lain yang ikut ni, terutamanya Buraidah ni, sebenarnya bahagian yang Ali ambil tu, dia rasa macam dia nak bahagian tu sebenarnya, macam tu. Tu kisah dia. Biasalah benda ni manusia, kita tahu. Lalu dia ni pun kata dengan dia pun dah memang rasa hati pun dah tak berapa senang kat Ali ke apa. Dia pergi mengadukan perkara ni pada baginda Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, dia kata, ya Buraidah, sesungguhnya Ali layak untuk dapat lebih banyak daripada tu tau. Sebenarnya yang Ali ambil itu pun, itu bahagian dia, itu pun sebenarnya dia boleh ambil lagi banyak, tapi dia tak mau ambil. Tawaduknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi dia kata kat Buraidah sebut kat Rasulullah, ya Rasulullah, tapi dia dah ambil lu saya macam tak apa seronok. Kata Nabi SAW, ya Buraidah, kamu sayang tak pada aku? Kata Buraidah, sahabat sayang. Dia kata, ya Rasulullah, demi Allah engkau adalah lelaki yang paling saya cintai.
Kata Nabi SAW, Ali minni, Ali adalah sebahagian daripada aku, dia kata. Sebab Ali ni anak angkat Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi SAW. Antara orang yang paling awal masuk Islam, asyarah mubasyirin bil jannah, muhajirin, khulafa ar-rasyidin. Allahu Akbar, fadilat dia. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu sayang pada aku, kamu pasti sayang pada Ali juga. Kata Buraidah, sejak daripada hari itu, Ali orang yang paling aku sayang sekali. Apa intipati hadis ni tuan-tuan? Bahawasanya ibadah hati dalam bentuk kecintaan pada perkara yang Allah suka, kita boleh pupuk untuk kita pun suka. Dia tak boleh, tak sempurna keimanan. Kata ustaz, saya ni sebenarnya saya riba ni saya rasa untung untuk umat Islam, tapi tapi Allah dah tak bagi nak buat macam mana, tapi saya rasa untung. Tak boleh tuan-tuan macam tu. Dia kena, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah mengharamkan riba, maka saya benci kepada riba. Dia kena macam tu. Mesti mudarat dia melebihi dia punya manfaat dia. Kalau tidak, takkan Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Riba memanglah. Apa ni antara implikasi utama riba tuan-tuan? Inflasi tuan-tuan. Kita ni dunia setiap tahun duk naik kan, inflasi, duit rasa macam kurang bernilai, duit rasa makin kurang cukup. Sebab apa? Sebab inflasi antara sebab dia apa? Antara sebab dia adalah riba. Pertambahan duit tanpa ada nilai yang sebenar. Riba lah dia punya antara punca utama dia. Jadi kita kena kata saya benci kepada riba, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba. Tak boleh cakap ustaz, arak ni sebenarnya memang minuman bagus ustaz, tapi Tuhan dah haram, kita tak minum lah. Itu tak sempurna keimanan. Kita kena kata kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah haramkan, mesti perkara tu buruk bagi kita. Dia kena macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala suka pada perkara kebaikan, Allah suka pada solat, Allah suka pada sedekah, Allah suka pada puasa, maka kita kata saya pun suka pada perkara-perkara ni, baru sempurna keimanan. Okey, jadi itu maksud dia walak. Jadi dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 14, Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dalam bab menceritakan kisah ibadah walak ni, ada juga Allah sebut berkenaan sifat rububiyah dia, iaitu dia kata, saya bacakan maksud saja. Adakah selain daripada Allah aku jadikan wali, attakhidhu waliya, adakah selain daripada Allah aku jadikan wali, aku jadikan ikutan pemimpin kekasihku, sedangkan Allah pencipta 7 langit dan 7 bumi, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Fatiris samawati wal ard. Fatir ni sebenarnya dia bukan pencipta khalik, terjemahan ni tak apa tepat. Fatir ni pembuka. Okey, fatir ni maksudnya pembuka. Bila disebut Fatiris samawati wal ard, Allah lah yang membuka langit dan bumi. Apa maksud buka tu? Menghamparkan. Langit kita nampak luas, bumi kita nampak luas. Siapa yang hamparkan perkara ni? Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini, dialah yang memberi kamu makan dan dia tidak diberi makan. Okey, jadi bila sebut berkenaan wali ataupun kita punya ikutan kita, siapa yang kita bergantung, apa dia yang halal, apa dia yang haram, dalam tu pun ada Allah masukkan sifat rububiyahnya, iaitu pencipta langit dan bumi. Rububiyah lah tu, pencipta alam. Okey, begitu juga dalam kerangka yang membincangkan berkenaan dengan doa. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita untuk berdoa, sama juga Allah sebut Rabbul Alamin, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amr, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang bermaksud, ingatlah kepunyaan Allah sahajalah sekalian makhluk dan segala titah perintah. Kepunyaan Allah segala penciptaan dan segala perintah, maha berkat Allah, tabarakallah rabbul alamin, dia sebut juga. Okey, rabbul alamin, pemilik pencipta alam. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini pesanan saya sama di saya dan tuan-tuan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Apa maksudnya? Dan serulah Tuhan kamu dengan keadaan terang dan sunyi, kerana wa khufyah, keadaan terang dan sunyi, kerana sesungguhnya ia tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Juga antara maksud ni kita kata, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang merendah diri. Okey, sebab tu saya kadang-kadang kalau kebelakangan ni, biasalah lagu-lagu ketuhanan dekat radio dan sebagainya makin banyak, kata kan, kalau lagu-lagu yang berbentuk doa tapi menjerit-jerit, saya tak bagi anak isteri saya dengar. Menjerit-jerit, nak masuk syurga, nak masuk syurga, hang doa apa benda lagu tu?
Doa pada Allah Subhanahu wa taala tadarruan wa khufyah. Doa dalam keadaan ketakutan, doa dalam keadaan merendah diri, doa dalam keadaan tidak menjerit-jerit. Itu adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau saya tengok beberapa selawat-selawat dalam lagu-lagu ketuhanan kontemporari ni, ada yang bagus, tapi ada juga yang dalam kita kata selawat dia tu macam lagu caca kata tu. Macam lagu disco kata. Ni kenapa buat macam ni? Kita nak menarik hati orang muda, ustaz. Oh, bos pelak lagu tu, dia sebut lagu tu. Tak boleh tuan-tuan. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada adab kita. Kita tak berdoa pada Allah dalam keadaan menjerit, tak macam tu. Kita tak berselawat pada Nabi SAW dalam keadaan menjerit, berjoget-joget, cucuk langit. Kita tak buat macam tu tuan-tuan. Bukankah salah satu daripada tuntutan Al-Quran pada kita, jangan kamu jadikan seruan ke atas Rasul seperti mana kamu menyeru di antara satu sama lain. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Nabi dah wafat dah sekarang, betul tak? Maknanya kita nak panggil Nabi supaya menjerit, tak ada lah. Tapi apa maksudnya? Maksudnya adab kita dengan Nabi, kita tak berselawat dan keadaan menjerit-jerit tuan-tuan. Sama juga kata Syekh, kalau kita diberikan kesempatan untuk ke Masjid Nabawi dan kita berada sebelah kubur Nabi SAW, kita tak meninggikan suara kita sebagai penghormatan, arahan Quran menghormati makamnya Nabi SAW. Suatu Al-Imam Malik rahimahullah kata anak murid dia, berapa tahun duduk dengan Imam Malik mengajar di belakang rumahnya Nabi SAW, dia tak pernah mengangkat suara walaupun sekali di sebelah makam baginda Nabi SAW. Ada adab dia. Okey, jadi baik dalam bab doa ke ataupun bab selawat ke, tengok sama. Kalau anak isteri kita ni cenderung ke arah lagu-lagu ketuhanan, bagus, alhamdulillah, memang tu yang terbaik. Tetapi jangan anggap kesemuanya boleh diterima. Yang tu silap. Kadang-kadang dalam lirik dia ada benda-benda syirik, ada. Kadang-kadang dalam lirik ni khurafat pun ada. Kadang-kadang dalam liriknya kekurangan kita kata dari sudut adab dengan Nabi SAW pun ada juga. Kan? Itu kita kena tengok. Okey, kemudian yang terakhir, sudah elok saja, masa kita pun dah nak habis dah. Dalam begitu juga dalam perbincangan berkenaan dengan kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mengesakan ibadah hanya kepada Allah, sama juga Allah ada sebut berkenaan dia punya sifat rububiyah dia, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapakah aku tidak beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan aku? Maksudnya sifat Allah sebagai pencipta tu Allah sebut juga dalam ibadah. Allah ciptakan saya, maka kenapa saya tak ibadah kepada dia? Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Okay, jadi masukkan juga penciptaan, dan kepadanya lah dan hanya kepadanya lah kami bakal dikembalikan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dan yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Beribadahlah kamu, u'budu, beribadahlah kamu, rabbakum, yang kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Kemudianlah ayat seterusnya Allah sambung lagi, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia yang telah menjadikan kamu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai binaan, dan menurunkan air hujan daripada langit sebagai rezeki, mengeluarkan buah-buahan. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyentuh ibadahlah kepada Allah sebab dia sahajalah yang menciptakan kamu. Okey, jadi itu semua kita panggil sebagai sebahagian daripada tauhid rububiyah. Wallahu alam. Insya-Allah saya ingat setakat tu dapat saya kongsikan. Dalam pertemuan akan datang saya akan cuba habiskan tauhid rububiyah ni dan kita akan masuk bahagian kedua iaitu tauhid uluhiyah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha